La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kuserahkan semua yang ku ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'jihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung daripada penerangan yang lalu. Setakat yang kita dah baca daripada kitab Al-Arba'in, Matnul Arba'in An-Nawawinya itu, kita telah pun menceritakan tentang manakib. Siapa dia Imam An-Nawawi? Jadi cerita dia sebenarnya banyak lagi lah kan. Nak cerita kehebatan, kezuhudan, kewarakan beliau ni sangat banyak. Jadi kenapa kita cerita? Kenapa kita memperkenalkan siapa di Imam Nawawi ni? Satunya sebab kita baca kitab dia lah. Satu lagi untuk mewujudkan keagungan dalam hati kita, rasa takzim. Kita ni sedang baca kitab satu orang ulama yang besar. Kita nak mewujudkan ketakziman. Takzim ni maknanya kita rasa besarnya susuk tubuh yang bernama An-Nawawi tadi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi kita perlu rasalah kemuliaan siapa orang ni. Jadi kalau lah akan datang kan, ada orang yang katakan, ni Imam Nawawi yang cakap, Imam Nawawi ni kau jangan dengar cakap dia kan, jangan kau ikut dia. Ini bukan hadis dia cakap kan, dia tulis kitab fiqh aja kan. Janganlah kita ikut ulama sekian. Tak, kita dah kenal siapa dia Imam Nawawi. Nak tahu dia ni diterima, ulama kata nak tahu ulama ni diterima oleh Allah Ta'ala, kitab dia ni hadir sampai ke sekarang. Kitab dia ada sampai sekarang ni kan. Meninggal ni tahun 700-an, 676 tahun ni meninggal kan. Sampai kita ni dah 1400 dah, nama dia masih disebut-sebutkan. Ini nama dia populer, penerimaan Allah Ta'ala pada beliau. Bukan satu kitab kan, banyak kitab yang kita dah sebut dah dalam kelas yang lalu. Jadi insyaAllah kita sambung lah. Kita sambung. Jadi insyaAllah hari ini kita masuk dalam muqaddimah, perkara yang ditulis sendiri oleh Imam An-Nawawi sebagai muqaddimah kepada kitab beliau. Jadi muqaddimah ni satu benda yang penting lah dalam kita belajar satu-satu fan ilmu. Sebab dalam muqaddimah ni ulama akan tulis apa yang dia akan cerita dalam kitab yang kita akan baca ni. Apa dia punya manhaj tulisan, dia nak membahaskan apa kan. Kita akan jumpa benda-benda ni dalam muqaddimah dia. Jadi saya terus kepada terjemahan dia untuk menjimatkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Al-Imam yang wara', pembantu agama, sahibul fadilah, mufti negeri Syam, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rohnya dan menerangkan kisahnya. Okey, ini belum. Ini bukan Imam Nawawi tulis. Ini orang yang cetak kitab tulis. Nak bagi tahu perkataan selepas ni adalah perkataan yang ditulis sendiri oleh Imam An-Nawawi. Jadi sebab apa kita mulakan dengan bismillah? Imam Nawawi mulakan. Imam Nawawi sendiri mulakan dengan bismillah. Kenapa mula dengan bismillah? Sebab dia tidak bil-Quran. Kan? Quran mula dengan bismillah. Memulakan sesuatu dengan nama Allah, ini satu tuntutan kan. Kullu amrin dibal lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, ataupun lam yubda fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ada riwayat kata ajzam, ada riwayat kata abtar.
semua perkara baik. Zibal adalah perkara kebaikan yang kita nak buat. Nabi suruh kita mulakan dengan sebut nama Allah, dengan bismillah, dengan nama Allah. Kalau tak mula, dia hilang keberkatan. Fahuwa aqta', ulama kata aqta' ni abtar ni makna dia sama lebih kurang, maknanya apa? Dia hilang keberkatan. Ulama kata kalau kita belajar, kan kita belajar tak mula dengan bismillah, kalau belajar ni habis sekalipun, keberkatan ilmu tak ada. Contohnya kita buat apa-apa perkara tak mula dengan bismillah. Minum air, habis segelas air, hilang dahaga. Berkat ada, berkat tak ada. Ini keutamaan sebut nama Allah. Kenapa kena sebut nama Allah? Sebab ada perkara-perkara yang orang Islam ni buat ataupun orang bukan Islam buat. Dia buat ni bukan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana Allah. Dia buat sebab ni nenek dia punya sahaja aku memulakan majlis tahlil ni dengan nama nenek aku kan. Kalau orang kafir lebih lagi lah, banyaklah kan dia sebutlah nama Tuhan dia kan dan sebagainya kan. Jadi Nabi kata mulakan sesuatu dengan sebut nama Allah. Allah ni siapa? Kenapa kita kena mulakan sebut nama dia dengan nama Allah? Siapa Allah? Ni nak tahu siapa Allah, kita kena datang kuliah Sabtu malam Ahad lah. Terang dia kan? Ustaz Anwar Helmi. Beliau akan mensyarahkan dengan lebih orang yang layak lah, nak syarahkan siapa Allah ni kan, nak terangkan ni. Kita kena dengar kan, zat yang sedia ada, yang bersifat dengan segala sifat kemuliaan kan. Adalah Ustaz Anwar bagi hari tu kan. Siapa yang dapat dia tahulah, siapa yang ada. Jadi tuan-tuan kita boleh datang hadirkan diri dalam majlis untuk kita kenal siapa Allah. Kita tahu siapa Allah, kita tahu kenapa kita kena mulakan satu amal kebaikan, kita kena mulakan dengan nama Allah. Ni orang yang datang syarahkan dekat kita, yang masjid sediakan ni bukan orang calang-calang ni kan. Tuan guru ni, orang lain tak dapat. Kita kat Tanjung Agas dia kan. Ustaz Anwar ni, dia punya geng-geng dia sekarang dah susah nak jumpa lah kan. Syekh Ali, Ustaz Ra'o kan, nak jumpa nak salam pun kena bergantung. Ustaz Anwar relax je kan, kita boleh salam perlu tepuk tangan nanti kan. Ustaz Anwar datang menyorok dekat kampung Sungai Raya kan, orang tak kenal dia, kita pun ingat ni biasa-biasa ni kan, orang ni tak ada degree PhD dia kan, ada tunggulah setahun dua lagi kan. Ustaz Anwar pun kita dah tak dapat lah nak dengar ceramah dia, dah sibuk lah, orang dah panggil luar-luar kan. Ustaz Rauk dah pergi sampai luar negara semua dah kan. Tu kawan-kawan dia tu. Okey, macam tu lah untuk meringkaskan supaya kita tak mensyarahkan siapa dia yang bernama ni kan. Siapa ni zat yang bernama Allah yang kita nak mulakan sesuatu perkara dengan nama ni. Untuk tahu tu bismillah. Boleh tengok jadual ada kat depan kan, dah disediakan. Ringkasnya kita perlu untuk memulakan sesuatu dengan nama Allah, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia Ar-Rahman, apa dia Ar-Rahim pun sebenarnya benda ni disyarahkan dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim tak pakai As-Samad kan? Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim? Benda ni ada syarahan dia. Okey. Tapi sebabkan kita hari ni kita nak belajar hadis, dia bukan tempat lah nak mensyarahkan benda ni. Segala puji, okey, ni kita mulalah perkataan Imam Nawawi. Segala puji ni bukan dia punya Arab dia lah. Ni kita terjemahan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pun sama juga. Kenapa mula dengan Alham? Pun sebab iktidak bil Quran, ikut Quran. Kan? Quran itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Jadi mulakan macam itu. Ikut. Yang mengurus semua langit, semua lapis langit dan bumi, yang mengurus takbir sekalian makhluk, yang mengutus rasul-rasul kepada sekalian mukallaf untuk memberi petunjuk kepada mereka dan menerangkan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang kukuh dan bukti-bukti yang jelas. Aku memujinya atas sekalian nikmatnya, dan aku meminta bantuan,
meminta tambahan dari kurniaannya dan kemurahannya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah Subhanahu wa taala ni lah zat yang mengurus takbir langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni semua dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengurus takbir? Maknanya semua perkara di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah benda itu bernyawa ke, tak bernyawa ke, dilihat ke, tak dilihat ke, jin ke, manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, segala-galanya lah. Semua ni dalam urus takbir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala ni lah zat yang telah mengutuskan rasul-rasul. Siapa tu rasul? Pun kena datang kelas juga, kan? Pun ni pun perbahasan akidah, perbahasan tauhid, kan? Ada rasul-rasul, nabi-nabi dan rasul yang kita perlu tahu. Berapa banyak? Berapa? 25. Wajib kita tahu, kan? Okey. Utus rasul ni untuk apa? Untuk bagi panduan agama kepada sekalian mukallaf. Siapa dia mukallaf? Ulama fiqh bagi tahu yang dimaknakan dengan mukallaf ni apa? Baligh berakal, kan? Itulah orang yang mukallaf. Dia mukallaf ni maknanya apa? Maknanya asal perkataan dia kulfun, kaf lam fa. Maknanya memberi bebanan. Orang yang telah pun bersedia untuk menerima bebanan perintah. Itu mukallaf. Biasa kan kita sebut mukallaf kan? Dia dah jadi bahasa Melayu dah. Okey. Beri petunjuk kepada mukallaf, kepada mereka, dan menerangkan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang kukuh dan bukti-bukti yang jelas. Ini peranan diutus rasul-rasul tadi. Bagi tahu macam mana syariat, apa dalil, apa bukti. Jadi kemudian Imam Nawawi meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kurnia, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sambung lagi, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Ini semua dalam ilmu tauhid disyarahkan ni. Apa makna perkasa? Apa makna pengampun? Kan? Maha-maha tu apa benda, kan? Dan aku bersaksi bahawa Muhammad ialah hamba-hambanya, rasulnya, kekasihnya, teman setianya, seafdal-afdal makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad dikatakan sebagai hamba. Hamba ni pada kita benda yang tinggi ke rendah? Adakah layak kita kata Nabi Muhammad SAW ni sebagai hamba? Boleh? Tapi ni perintah Nabi ni, kan? Satu ketika sahabat nak tulis, Nabi kata, tulis nama aku apa? Muhammad Abdullah, kan? Hamba Allah. Jadi hamba ni, sifat dia akan jadi hina kemuliaan. Tengok nisbat pada siapa? Hamba Tuan Imam, Ustaz Firdaus punya hamba. Okay, dia agak hina lah sikit, kan? Hamba yang kita faham hamba tu, kan? Orang Arab punya hamba dulu, kan? Jadi kedudukan dia memang hina. Tapi bila hamba ni dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah, dia jadi mulia. Kedudukan tu jadi mulia. Siapa yang tak nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan memang kita ni diutus sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan sebagai satu kemuliaan. Dia akan rasa satu benda yang mulia. Kan hari ni kita tak dapat nak jumpa raja contohnya. Tapi sebabkan kita ni memang teringin sangat nak jumpa raja, kan? Nak jumpa dengan apa agung ke contohnya. Kita pun kata tak apalah, aku masuk jadi cleaner pun tak apa. Yang penting aku boleh duduk sebelah raja. Kan? Jadi orang mungkin nampak dia nampak hina, kan? Tapi dia rasa mulia tak? Sebab dia nak. Mungkin agung kita tak rasa, kan? Kalau kita rasa apa? Kalau kita cerita, kalau dengan budak lain kita awet, kan? Saya teringin nak berada di sisi Laila, kan? Laila Majnun kata, kan? Pernah dengar nama Laila Majnun, kan? Siap buat syair lagi, kan? Marartu ila jidari Laila, kan?
Aku jalan ni dekat tepi dinding-dinding Laila ni kan. Aku cium dinding tu. Cium dinding sebab dinding tu wangi ke bukan? Sebab dia cinta Laila. Orang cakap dia gila pun tak apalah. Dia rasa gila tu kemuliaan pada dia. Sebab apa? Jadi itu nisbat dia. Jadi hamba Allah, bila kita nisbatkan hamba tu kepada Allah, dia akan jadi satu perkara yang mulia. Jadi Nabi ini dimuliakan dengan diberi mukjizat Al-Quran yang mulia, merupakan mukjizat yang berkekalan zaman berzaman. Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan diwahyukan dengan Al-Quran. Turun Al-Quran ni sebagai apa? Mukjizat kepada Nabi. Mukjizat apa mukjizat? Mukjizat ni maknanya apa? Benda yang melemahkan. Ajazah ni maknanya melemahkan. Apa yang Al-Quran ni lemahkan? Al-Quran ni lemahkan orang kafir Quraisy. Di saat apa? Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala cabar orang kafir ni. Jadi zaman tu memang orang kafir Quraisy ni dia memang syair-syair Arab ni memang tengah hebat. Tengah hebat. Tapi tak ada satu penyair yang paling hebat dekat tanah Arab pun yang boleh menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Al-Quran kata apa? Macam-macam lah kan. Dia bagi perumpamaan. Perumpamaan ni benda yang tak boleh dicapai oleh orang. Apa contoh dia? Fas'alil qaryah dia. Tanyalah kampung. Dalam Quran ada kan? Ada kan? Fas'alil qaryah. Tanyalah kampung. Apa makna tanya kampung? Boleh tanya kampung. Kampung tu ada mulut ke? Tak ada kan? Apa makna tanya kampung? Ada banyak benda-benda berbentuk perumpamaan yang ada dalam Quran. Itu salah satu contoh. Orang Arab dia tak boleh fikir. Bila ada cerita lah kan, ada cerita Allah Alam betul tak betul. Bila dicabar, dia datangkan Al-Quran ada surah Fil kan. Dia orang pun cuba datangkan surah gajah. Surah Fil yang Allah Ta'ala turunkan cerita pasal benda yang berlaku sebelum kelahiran Nabi. Cerita macam mana peristiwa bergajah ni kan. Bila dia tengok ada surah Fil, dia pun cerita pasal gajah. Wal fil, dia kata, dan bermula gajah. Gajah ni ada telinga dia besar, belalai dia panjang. Dia cerita macam tu pula. Dia jadi terhina pula dengan sebab tu. Jadi ini adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ni zaman tu ada, sampai sekarang pun Al-Quran ni masih dikekal sebagai mukjizat yang melemahkan orang yang cuba nak melawan Al-Quran. Sampai sekarang berkekalan. Okey. Dan beliau ni datang dengan sunnah-sunnah yang memberikan cahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Orang yang beramal dengan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan adalah dia ni berada di jalan petunjuk, berada di jalan cahaya-cahaya petunjuk. Serta dikhususkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan jawami'ul kalim. Apa dia jawami'ul kalim? Percakapan yang ringkas dan padat serta penuh bermakna. Kan? Nabi ni dia cakap sikit je, tapi dia punya function percakapan dia tu panjang, penggunaan dia lama. Contohnya ada hadis Nabi kata, ada hadis sahabat tanya, wahai Nabi, bagilah aku nasihat. Nabi jawab apa? La taghdab, Nabi kata, jangan marah. Tu je. Farad dan miraran. Apa dia tanya lagi, wahai Nabi, bagilah aku nasihat lebih sikit. Nabi cakap, la taghdab. Lagi sekali, la taghdab juga. Banyak tu dia cakap. Sahabat dia terus faham dah. Sama lah dengan hadis-hadis yang kita akan baca lepas ni. Konsep dia sama. Hadis 40 ni mencakupi perkara-perkara yang perlu, yang penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak hadis? 40 hadis kan? Bahkan dalam hadis yang pertama je ulama kata ni dah mencakupi 1/3 ilmu. 1/3 daripada ilmu Islam. Satu hadis je. Kita tengok hadis tu panjang mana, tak sampai setengah muka. Inilah namanya jawami'ul kalim. Nabi ni memang ada kemahiran tu yang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kesejahteraannya dilimpahkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan ke atas sekalian Nabi alaihi wassalam dan keluarga mereka serta sekalian salihin.
Adapun selepas demikian itu, maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum melalui banyak sanad dengan berbagai riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafaz untuk umatku 40 hadis berkenaan urusan agamanya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam kumpulan fuqaha dan ulama. Dalam satu riwayat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan sebagai orang faqih dan alim. Dalam riwayat Sayyidina Abu Darda, dan aku pada hari kiamat akan mensyafaatinya dan menjadi pembelanya. Dan riwayat Ibnu Mas'ud akan dikatakan kepadanya, masuklah dari mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Di dalam riwayat Ibnu Umar, dia akan ditulis dalam senarai ulama dan dihimpunkan dalam kumpulan syuhada. Jadi sebab itulah ramai ulama yang buat kitab 40 hadis. Jadi 40 hadis bukan ada kitab ni je. Ini yang masyhur, Arba'in An-Nawawi. Tapi sebenarnya banyak kitab-kitab hadis 40. Sebab apa? Fadilat dia besar. Walau bagaimanapun, ni yang cakap ni, ulama hadis telah bersepakat bahawa hadis ini dhaif. Hadis ni walaupun banyak jalur sanadnya, walaupun banyak perawinya, tapi hadis ini dhaif. Apa hadis dhaif? Boleh pakai kita boleh pakai hadis dhaif? Boleh pakai. Kan? Dalam apa? Hadis dhaif ni apa? Ulama kata kullu ma naqasa an martabati sihhah. Apa benda yang hadis-hadis yang ini rendah daripada kedudukan sahih. Nak jadikan satu hadis ni sahih panjang cerita dia. Kan dia ada syarat-syarat dia. Ittisalus sanad, adalatul rawi, ada 5 ke 6 sanad kan. Salamah anis syudzuz wal illah. Dah dididik semua pas syarat ni, hadis ni jadi sahih. Yang ada tak lulus pada mana-mana satu syarat, ini dinamakan dia rendah martabat dia daripada sahih dan hasan. Rendah daripada bukan sahih, dia sebenarnya yang rendah daripada martabat hasan. Dan hadis dhaif ni pun dia punya pecahan, banyak pecahan dia. Jadi hadis-hadis ni tadi walaupun banyak sanad dan sebagainya, di mana orang kata hadis ni disepakati oleh ulama, bukan disepakati, ulama hadis telah bersepakat telah hadis ini dhaif. Walaupun banyak jalan periwayatannya, tapi tetap Imam Nawawi datangkan. Dia datangkan hadis ni, dia datangkan sebab martabat dia hanya dhaif. Dan sesungguhnya para ulama di hadis ini boleh pakai, tapi pada fadailul a'mal. Jadi hujah untuk dalam bab akidah, bab halal haram tak boleh pakai. Okey. Dan sesungguhnya para ulama telah menulis mengenai bab ini, yakni himpunan hadis-hadis 40, karangan-karangan yang tidak terhitung banyaknya. Zaman Imam Nawawi dah banyaklah hadis 40 ni. Ulama yang pertama menurut pengetahuanku, orang yang pertama menurut pengetahuan Imam Nawawi, dia kata yang telah menulis mengenai 40 hadis ni ialah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang alim Rabbani, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, kemudian Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, dan Abu Bakar Al-Baihaqi, serta ramai lagi di kalangan ulama terdahulu dan terkemudian. Dan sesungguhnya aku telah memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpunkan 40 hadis kerana mengikut ulama-ulama yang besar dan penghafaz-penghafaz agama Islam, iaitu dan penghafaz-penghafaz agama Islam itu, dan para ulama bersepakat tentang keharusan beramal dengan hadis dhaif. Ulama bersepakat
keharusan beramal dengan hadis dhaif dalam perkara kelebihan amal, fadailul amal. Walau bagaimanapun, bukanlah peganganku ke atas hadis yang dhaif ini, bahkan ke atas sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang bermaksud hendaklah yang hadir di kalangan kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yuballighu syahid minkum al-ghaib. Hadis ni sahih. Nabi kata, aku bukan pakai hadis dhaif tadi, aku pakai hadis ni. Ni sahih. Dan sabdaan baginda lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebahagiaan kepada seseorang yang mendengar sabdaanku lalu dia memeliharanya serta menyampaikannya seperti mana dia mendengarnya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adda bima sami'a. Hukum macam itulah bunyi hadis dia. Itu pun sahih. Kemudian di kalangan ulama ada yang menghimpun 40 hadis berkenaan usuluddin dan ada yang menghimpunkan berkenaan cabangan-cabangan agama, dan di antara mereka ada yang menghimpunkan berkenaan dengan jihad, ada yang berkenaan zuhud dan sebagainya, yang lain-lain berkenaan adab-adab, dan sebahagian yang lain pula berkenaan khutbah-khutbah, dan kesemuanya merupakan tujuan-tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai orang yang mempunyai niat yang tersebut. Dan sesungguhnya aku berpandangan untuk menghimpunkan 40 hadis yang lebih penting dari semua ini, yaitu 40 hadis yang merangkumi semua bahagian tersebut, dan setiap satu hadis darinya ialah kaedah yang penting dari kaedah-kaedah agama. Ini satu, Imam Nawawi dah sebut satu. Apa maksud dalam beliau mengarang hadis 40 ni? Pertama dia kata apa? Yang pertama dia kata dia nak kumpul hadis yang pada hadis tadi itu, setiap satu hadis itu adalah kaedah yang penting dalam agama. Itu satu. Itu cara penyusunan kitab ini, yang mana ulama telah menasihatkan di atasnya lah agama Islam berpaksi, atau yang adalah separuh agama Islam itu 1/3 atau seumpama itu. Maknanya dia memang hadis yang dia nak kumpul adalah hadis yang menjadi dasar kepada hukum-hukum agama, dasar kepada Islam. Kemudian aku beriltizam bahawa kesemua 40 hadis ini adalah sahih. Ini yang kedua. Maknanya dia kata hadis yang dia nak kumpul dalam ni, semua hadis ni hadis sahih. Dan sebahagian besarnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang ketiga. Hadis yang dia ambil sebahagian besar, bukan semua tapi semua ni sahih. Cuma sebahagian besar daripada hadis Bukhari Muslim. Dan aku menyebutnya dengan tidak dinyatakan sanad-sanadnya. Ini yang keempat. Aku cakap je hadis, aku tak jelaskan sanad. Sebab apa tak jelas sanad? Supaya mudah mengingatnya dan meluas manfaatnya, insya-Allah taala. Supaya mudah, memang tujuan dia nak memudahkan kan. Kita dah cerita dah yang pada yang lalu, tujuan dia nak menulis kitab-kitab ni jadi untuk memudahkan. Kemudian aku susuli dengan satu bab berkenaan catatan yang menjelaskan lafaz-lafaz yang agak sukar difahami. Okey. Dan amat wajar bagi setiap yang mencintakan kehidupan akhirat bahawa dia mengetahui hadis-hadis ini, kerana banyak perkara-perkara penting dan peringatan-peringatan berguna mengenai pelbagai ketaatan yang ada di dalamnya. Dan ia sangat jelas bagi sesiapa yang memerhatikannya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia aku bergantung harap, dan hanya kepadanya penyerahan dan sandaranku. Dan untuknya lah segala pujian, dan miliknya lah segala nikmat, dan hanya dengan yang memberi taufik dan pemeliharaan hanya dia yang memberi taufik dan pemeliharaan dari segala keburukan.
habislah dia punya Muqaddimah Imam Nawawi. Jadi saya baca sepintas lalu je sebab itu Muqaddimah, mana yang penting-penting je. Tujuan kita adalah untuk baca hadis. Jadi nampaknya tak sempat juga baca hadis hari ni. dah. Jadi kita berhenti setakat itulah. InsyaAllah untuk kelas yang akan datang kita akan mula masuk kepada hadis yang pertama. Dia baik-baik daripada Allah SWT yang atas kelemahan saya. Saya minta ampun kepada Allah SWT untuk apa yang tuan dan untuk majlis yang istighfar dan soal.